Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pembentangan kali ini, kami ingin memperkenalkan alat inovasi yang telah kami cipta dan kami namakan sebagai Z-Score. Kami merupakan kumpulan Go Infinity yang terdiri daripada 5 orang pensyarah matematik dari Kolej Matrikulasi Selangor. Objektif utama adalah supaya pelajar dapat menentukan tanda nilai skor Z sama ada positif ataupun negatif dengan cepat dan tepat, sekaligus dapat menyelesaikan masalah atau soalan yang berkenaan. Ini adalah buku statistik kami yang dibekalkan oleh bahagian matrikulasi. Kita tengok buku surat belakang sekali, bawah tajuk Special Probability Distribution. Ini table yang ketiga. Gambar rajah table yang ketiga iaitu Table of the Standard Normal Distribution. Dalam PowerPoint saya ada sediakan gambar lah. So di tengah ni mewakili nilai kebarangkalian dan di sekeliling ini mewakili nilai Z. Dan kita perhatikan nilai Z semua positif sahaja. Untuk soalan PZ kurang daripada A bersamaan dengan 0.3409, pelajar akan mencari nilai A ataupun skor Z melalui buku statistik yang dibekalkan oleh bahagian matrikulasi. Ini adalah sebahagian daripada buku statistik yang dibekalkan. Dengan mencari 0.3409 di tengah-tengah dan nilai A ataupun skor Z diperolehi iaitu 0.41. Tetapi jika pelajar memberikan jawapan 0.41, jawapan adalah salah dan jawapan sebenarnya adalah negatif 0.41. Bagaimana untuk mendapatkan tanda negatif? Sedangkan dalam buku statistik, nilai Z ataupun nilai A terdapat hanya nilai positif sahaja. Sekarang saya ingin cerita pasal perincian Z-Score yang telah kami cipta ni lah. Dia ada dua versi, satu untuk pelajar dan yang lebih besar ni untuk pensyarah dan sangat besar lah saiz dia. Okey. Perincian dia ada dua bahagian, satu untuk bahagian greater than, okey, dan lagi satu bahagian untuk less than. Okey. Dan di tengah-tengah ni ini boleh bergerak. Ini mewakili nilai kebarangkalian. Dan ini pun sama, boleh bergerak juga, boleh move, mewakili nilai kebarangkalian. Untuk soalan PZ lebih besar daripada A bersama dengan 0.7704 ataupun 77.04%, nilai A adalah negatif 0.74. Nilai A dari buku statistik adalah bernilai positif sahaja, sedangkan jawapan sebenar perlu meletakkan tanda negatif. Bagaimana untuk mendapatkan nilai negatif? Sebelum inovasi Z-Score diperkenalkan, pelajar akan melukis gambar rajah taburan normal dan akan melorek 77.04% daripada keseluruhan gambar rajah taburan normal. Dari situ, pelajar dapat ketahui kedudukan tanda skor Z ataupun kedudukan A sama ada berada pada nilai positif ataupun negatif. Masalah timbul apabila pelajar kurang faham bagaimana untuk melorek atau setakat mana lorekan sebanyak 77.04%. Jadi kami telah memberi panduan untuk melorek 77.04% dengan menggunakan alat Z-Score. Untuk menggunakan alat Z-Score, pelajar akan memilih bahagian lebih besar daripada bergantung kepada soalan. Soalan menyatakan PZ lebih besar daripada A adalah sama dengan 0.7704 ataupun 77.04%. Jadi dengan alat ini, ia akan membantu pelajar membuat animasi setakat mana keluasan yang melitupi keseluruhan ini sebanyak 77.04%. Nilai 100 di sini menyatakan melitupi 100% luas keseluruhan. 90% melitupi keseluruhan gambar rajah, 80 dan kita nak 77.04 di antara 70 dan 80 lah.
Jadi kadbod merah jambu ini melitupi 77.04% keseluruhan gambar rajah taburan normal. Kita dapat perhati kat sini, nilai A berada pada nombor negatif. Jadi bila pelajar menggunakan buku statistik, dia akan meletakkan tanda negatif sebagai jawapan akhir. Untuk memudahkan pelajar menggunakan alat Z-Score, kami telah mencipta satu aplikasi Android iaitu aplikasi Z-Score. Dengan aplikasi ini, pelajar dapat mengakses pada bila-bila masa sahaja hanya menggunakan telefon masing-masing. Untuk soalan PZ kurang daripada A bersamaan dengan 0.671, pelajar akan memilih bahagian kurang daripada bergantung kepada soalan. Memandangkan nilai M adalah bersamaan dengan 0.671, pelajar akan memilih skala di antara 0.6 sehingga 0.7. Video ini akan menunjukkan animasi pergerakan luas kebarangkalian dan pelajar dapat mengetahui kedudukan nilai skor Z iaitu berada pada kedudukan positif. Untuk kaedah pelaksanaan, kami telah membuat pemerhatian pensyarah di mana pelajar suka dan tidak yakin menentukan tanda skor Z dan melakukan ujian pra di mana hampir semua pelajar gagal menguasai kemahiran menentukan tanda skor Z. Tindakan yang dijalankan adalah mengajar tanpa menggunakan alat Z-Score, memberikan ujian pra, kemudian mengajar semula menggunakan alat Z-Score dan memberikan ujian post dan juga borang soal selidik. Pemerhatian dan penilaian dilakukan dengan membuat perbandingan antara ujian pra dan ujian pos serta menganalisa min skor borang soal selidik. Refleksi dilakukan di mana pensyarah menentukan impak positif dari inovasi dan penambahbaikan yang dapat dilakukan pada masa akan datang. Pemerhatian yang kami buat ada dua. Kami buat dua kaedah untuk memerhatikan keberkesanan alat kami. Yang pertama, kami guna borang soal selidik yang terdiri daripada 11 elemen penilaian. Dan yang kedua, kami buat ujian pre dan juga ujian post. Maksudnya ujian pre sebelum kami guna alat dan bagi balik ujian soalan yang lain tapi pattern yang lebih kurang untuk kita buat ujian post. Ini adalah contoh borang soal selidik yang kami telah gunakan untuk mengetahui maklumat las pelajar mengenai alat bantu mengajar Z-Score yang telah kami gunakan dan juga maklumat las pelajar mengenai penggunaan aplikasi Z yang telah kami sediakan. Impak inovasi untuk pelajar adalah di mana dapat meningkatkan prestasi dan kefahaman pelajar. Produk inovasi dapat meningkatkan kemahiran pelajar menentukan nilai skor Z sama ada positif atau negatif dengan cepat dan tepat. Bagi pensyarah, memudahkan pensyarah memberikan penerangan bagaimana tanda skor Z ditentukan iaitu sama ada positif ataupun negatif. Suasana pembelajaran lebih menarik dan ceria. Bagi unit ataupun organisasi pula, dapat melahirkan pelajar yang berdikari, kreatif dan sekaligus meningkatkan pencapaian pelajar selari dengan unit ataupun jabatan matematik.